Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada rakan-rakan saya yang berada di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk perkongsian saya selama lebih kurang 30 minit ini berkaitan dengan tidur. Kali ini kita nak cakap tentang masalah tidur, yang mana masalah tidur ni atau rehat ni yang tidak mencukupi, dia akan menyebabkan penyakit yang kronik yang kita tak sedar. Saya harap perkongsian saya dapat didengari. Kalau tuan-tuan puan-puan mendengar, saya mohon minta beritahu saya mendengar. Jika tidak mendengar, mohon beritahu sebab ada masalah teknikal tadi, sebab tu kita agak lambat sikit. Okey, alhamdulillah kita mulakan dengan perkongsian. Terima kasih Puan Farina. Puan Farina kata jelas, okey, terima kasih. Jadi kita nak mulakan dengan masalah tidur ni. Masalah tidur ni kalau tuan-tuan mungkin pernah mendengar perkongsian ataupun membaca berita fakta berkaitan dengan insomnia ataupun sukar tidur di kalangan rakyat Malaysia ni, dikatakan 6 daripada 10 orang mengalami masalah insomnia. Insomnia maksud dia macam mana? Dia sama ada terlalu teruk, tak boleh tidur langsung. Saya ada pesakit saya yang memang sampai 3 hari tak boleh tidur. Tapi yang peliknya, dia boleh melakukan kerja macam biasa. Kalau macam saya, contoh 3 hari tak tidur, dulu saya masa on call dulu, memang saya pernah bekerja 2 hari on call sebab tak cukup osman masa dulu. Ni cerita masa osman lah. Tak cukup, lepas tu kawan paksa, senior paksa kita buat on call, memang lepas tu memang collapse lah. Tapi setengah orang tu saya tengok 3 hari tak tidur, boleh lagi kerja macam biasa. Dan setengah tu 4 jam saja tidur setiap hari. Disebabkan oleh terutamanya bagi wanita yang muda yang ada anak kecil kan, paksa bangun setiap 2 jam untuk menyusukan anak, dapat tidur lena betul-betul, dia kata 4 jam je, lepas tu dia terpaksa bangun dan terus bekerja. Memang sangat simpatilah. Dan juga begitu juga dengan orang tua. Orang tua kadang-kadang berusia 60 tahun, 70 tahun ke atas, tidur 2 jam, 3 jam pun dah mencukupi bagi mereka. Adakah mereka dikatakan sebagai orang yang mengalami masalah insomnia? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bincangkan sikit tentang masalah insomnia dan juga sleep hygiene ni. Jadi masalah insomnia ni sebenarnya, apa yang dikatakan masalah insomnia? Ini karakter yang perlu kita ketahui. Terima kasih Puan Ajija Jacob, Puan dan Ibrahim pada Kedah ni. Assalamualaikum doktor dan semua rakan-rakan. Asik jelas, alhamdulillah cuaca terang. Di Johor Bahru pun terang pagi tadi dan tak ada ribut, alhamdulillah. Cik Syafi'i Darus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berbincang tentang insomnia. Apa yang dikatakan insomnia? Insomnia ni apabila kita meletakkan kepala kita di atas katil dan kita tidak mampu untuk tidur setelah 20 minit. Dah 20 minit kita tak mampu tidur, itu dikatakan sebagai insomnia. Yang kedua, apabila kita terjaga, sebagai contoh kita nak buang air kecil, kita nak kecilkan aircon, kita nak tutupkan kipas sebagai contoh, tetapi bila kita baring, kita tak boleh melelapkan mata lagi. Setengah orang tu memang sampai ke subuh dia tak boleh nak lelapkan mata, bila waktu subuh dia baru tersedar. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan apabila kita terjaga tu hanya 2 kali. Mungkin orang tua lah selalunya apabila dia bangun untuk kencing selalunya, sebab buah pinggang mungkin dah tak bagus, kita panggil dia buah pinggang dah lemah, bukan CKD, tapi memang buah kencing dah lemah, dia tak boleh retain, dia tak boleh simpan air banyak, dia terpaksa kencing. Bangun 2 kali, itu yang paling maksimum. Lebih daripada itu dikatakan mengganggu tidur. Jadi dia ada tiga karakter. Sekali lagi saya beritahu, insomnia apabila kita meletakkan kepala kita di atas katil, kita tidak mampu untuk tidur setelah 20 minit. Pertama. Yang kedua, apabila kita terjaga, kita tidak mampu lagi untuk tidur selama 20 minit. Yang ketiga, apabila kita bangun lebih daripada 2 kali. Itulah yang dikatakan sebagai insomnia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih bersama saya. Hari ini kita nak tahu bagaimana kita dapat mengurangkan. Mungkin kita rasa
kita nak tidur lah senang kan. Masalah tak boleh tidur ni bahaya, dia boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan saya, Ashikin Awal, Puan Nora Arsyad, Norahmi Idris, Fazil Jaafar, terima kasih. Okey, tidur ni tuan-tuan sebenarnya kita tengok kesan. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh memandang ringan terhadap masalah kita tidak cukup tidur? Untuk jangka masa yang pendek, tidur ini akan mengganggu konsentrasi kita apabila kita bekerja. Kita akan mungkin mengantuk, kita mungkin tidak fokus dan juga kita mungkin akan menjadi cepat marah. Sekali lagi saya sebut, pada jangka masa yang pendek, insomnia ini akan menyebabkan kita rasa mengantuk sepanjang hari. Yang kedua, kita tidak fokus pada pekerjaan kita. Dan ketiga, kita mungkin akan mudah untuk marah. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok rakan kita mudah marah, lepas tu dia mood dia tak baik, kemungkinan dia tak cukup tidur lah tu. Kita faham Bagi orang yang sebagai contoh tidak bekerja tetapi tidak ada anak kecil, mungkin dia boleh sambung sikit. Lepas subuh tu dia boleh sambung kerja. Tetapi kalau ada anak kecil yang perlu diberikan perhatian, sudah tentu terpaksa berjaga kerana kita bimbang apa yang akan terjadi pada anak kita yang kita biarkan. Okey. Bagi mereka yang dah tua, ini ada memang fisiologi ni. Bagi mereka yang berusia 70 tahun ke atas, kadang-kala mereka memang tidak memerlukan jangka masa tidur yang terlalu lama. Asalkan mereka bila bangun, berasa segar, berasa bertenaga dan berasa bersemangat, itu sudah mencukupi. Sebab tu kadang-kadang ramai yang bertanya saya, doktor, mak saya ni macam tak cukup tidur. Doktor tidur pukul 12, pukul 4 dah bangun. Malah siang dia pun tak tidur. Jangan risau kalau dia memang tidak ada masalah kesihatan dan juga dia berasa segar, bersemangat. Itu dia risau. Jadi, berapa lamakah masa yang dikatakan yang sesuai untuk kita tidur? Berapa lamakah masa yang dicadangkan untuk kita tidur? Berapa lama? Ahli saintis telah memberi cadangan antara hingga 6 hingga 8 jam. Dan tidur ni satu benda yang menarik, dia tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek. Maksud dia apa? Lebih daripada 8 jam, kita tidur 12 jam sehari, tak bagus untuk tubuh kita. Dia boleh juga mengundang penyakit-penyakit kronik seperti contohnya diabetes. Dan juga dia tidak boleh terlalu pendek, kurang daripada 6 jam, dia juga boleh mengundang masalah kesihatan seperti diabetes, hypertension, kadang-kadang kolesterol pun boleh naik dan juga dia boleh menyebabkan masalah mental, stres dan juga sesetengah kanser. Sebab tu dikatakan sekarang apabila wanita sekarang ni yang berusia 30-an, 40-an bekerja, tidak cukup tidur, stres di rumah, di tempat kerja, tak cukup tidur, itu mengundang kepada penyakit kanser, terutamanya kanser payudara. Sebab tu kalau sekarang kau tengok ramai orang yang ada kanser payudara pada umur 30-an, awal 40-an. Yang ini yang kita bimbang. Jadi itulah antara sebab. Dia bukannya penyebab utama tetapi antara penyumbang. Jadi berkumpul 2-3 penyebab tu menyebabkan dia ada masalah ni. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di media sosial mendengar perkongsian saya. Fadil Jaafar, terima kasih. Afzal Muhammad, Muhammad Syarifuddin, terima kasih. Saina Khairuddin, ini ramai dari geng-geng Kelab Sihat ni. Mariam Nazal, Rafizah Razlan. Minta maaf kalau saya tidak dapat membaca. Norahmi Idris, sekurang-kurangnya 6 jam, betul puan. Selalunya. Tetapi ada orang yang cukup tidur 4 jam. Disebabkan mungkin daripada kecil dia dilatih begitu. Setengah awal tu kadang 4 jam dia dah cukup dah. Dia rasa dia dah cukup. Itu kerana dia dah berlatih daripada awal. Bagi kita yang mungkin tak berlatih daripada awal, kurangan tidur, tidak cukup rehat, lepas tu kerja shift, cuba contoh, kerja shift ni pun satu benda yang berbahaya. Sebab apa? Malam kita tidak tidur. Waktu siang pula bukan masa untuk kita tidur sebenarnya. Tetapi kita terpaksa tidur sebab kita nak berjaga malam. Waktu siang ni, kadang-kadang ada cahaya matahari, orang bising,
Lepas tu kita pula tu perut kita pun akan menjadi rasa lapar. Lepas tu ada pelbagai gangguan hormon dalam tubuh kita yang mana memang kita sepatutnya tidur waktu malam, tetapi kita terpaksa berjaga waktu malam dan tidur waktu siang. Jadi orang yang ada shift ni sebab tu kalau nak mengikutkan akta pekerjaan, orang yang ada shift ni selalunya memang akan diberikan rehat cuti untuk tidur balik, untuk regulate balik ataupun untuk normalkan balik tidur waktu malam. Terutamanya para jururawat lah saya tengok. Dia 3 hari kerja waktu malam, lepas tu 3 hari cuti. Begitu Kalau doktor tak ada, masa saya bekerja 24 jam lah. Itu memang apa nak buat, memang dah nasib gitu. Saya rasa pun pekerjaan lain seperti polis mungkin bomber dan sebagainya menghadapi masalah yang serupa. Cuma saya nak beritahu orang macam ni kalau tak cukup tidur, tak cukup rehat, tanda-tanda yang tidak bagus seperti contoh cepat marah, badan rasa letih, rasa mengantuk ataupun kita berasa macam tak segar selalu, yang ini menunjukkan bahawa kita kurang rehat dan kita perlu tidur. Kena faham kerana setengah orang waktu muda, masa saya waktu muda dulu memang kita tak cukup tidur pun kita rasa okey. Tetapi jika tidak cukup tidur pada waktu yang berpanjangan dan kita dah rasa sangat letih, sangat penat, kita punya emosi pun dah terganggu, yang itu menunjukkan bahawa kita memang perlukan waktu rehat yang mencukupi. Jadi jangan bertangguh, jika tidak kita mungkin akan jatuh sakit. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama dengan saya, Queen Gambit. Ni Queen Gambit ni pemain catur yang terkenal tu ke? Filem Netflix pun saya tengok tu. Terima kasih Nur Amalina, doktor, kalau asyik nak terkencing masalah buah pinggang ke? Kalau malam terkencing mungkin maksudnya begitulah Puan Nur Amalina tu. Waktu malam terkencing ni ada 2 sebab. Pertama sekali mungkin kita minum air terlalu banyak. Tetapi kena ingat bagi orang muda kita boleh simpan air yang kita minum sehingga 1.5 liter. Sebab pundi kita tu bagus untuk orang muda. Tetapi bila kita dah semakin tua, mungkin kita ada masalah prostat. Jadi kita punya kebolehan untuk menyimpan air tu tak boleh terlalu banyak. Macam saya sendiri pun, kalau saya tak minum air waktu malam memang okey. Kalau minum air sampai 2-3 gelas, konon-konon kita nak segar kan, minumlah 2-3 gelas, memang pukul 5 kita dah terkencing. Yang itu normal. Kita bangun pagi untuk kencing itu normal. Tetapi kalau 2-3 kali, saya bimbang ada 2 penyakit yang biasa. Kalau lelaki prostat, kalau yang biasanya sama ada diabetes mellitus ataupun kencing manis lah, yang jenis yang kedua. Ataupun mungkin kita ada satu lagi diabetes insipidus, maksud dia kencing dia cair, maksud dia tak boleh pekat. Jadi apa yang kita minum terus semua keluar melalui air kencing. Yang ini pun bahaya, sebab tu kena buat pemeriksaan. Okey, Fairuz Rahman, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Masalah bila kadang-kadang kerja terlajak lewat memang jadi stres. Fibroid makin bengkak, usia pula dah 40-an, memang lebih merunsingkan. Memang betul perempuan. Masalah dalam tubuh kita ni dia macam orang cakap tu semacam hutan tau. Dia ada, orang cakap tu dia ada equilibrium. Maksud dia ada keseimbangan. Kalau katakan pokok tu ada terbang satu, kemudian dia akan tumbuh beluka akan naik. Dia ada keseimbangan begitu. Tetapi kalau katakan terlalu banyak, kalau hutan tu dah digondolkan terlalu banyak, yang ini akan membuat ketidakseimbangan. Jadi hujan tu akan turun menyebabkan banjir dan sebagainya. Tubuh kita pun sama. Kalau sekali-sekali tu mungkin tubuh kita akan cuba adjust. Sebab tu setengah orang tu dia okey je walaupun tak cukup tidur. Tetapi kalau berpanjangan yang ini yang agak bahaya. Bukan setakat fibroid saja, seperti mana saya beritahu, kita bimbang kanser payudara di antaranya. Ini ada kajian yang saya baca, tuan-tuan boleh tengok balik di Google, cuba cari kanser payudara berkaitan dengan tidur dalam jurnal, bukan dalam blog tetapi dalam jurnal. Tuan Haji Abdul Aziz, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih atas perkongsian. Saya susah nak tidur itu bulan lepas, harap bulan ini dapat tidur lena. Adakah ada hal sikit hormon apa yang merembeskan agaknya? Tuan Haji, untuk pengantar Tuan Haji, Facebook saya punya kena ban. Memang tak boleh nak update
Kalau tak jumpa kat Facebook saya personal tu biasalah, dah kena ban lah. Baru buat akaun baru pun, baru 2 hari, masa 2 hari dah kena ban. Tapi tak apalah, saya nak beritahu bahawa kadang-kadang apabila kita tidak keluar ataupun kita tidak kita kurang melakukan aktiviti pada siang hari, mungkin kita terbaring saja, tertidur saja, yang itu antara menyebabkan kita sukar untuk tidur. Jadi bagi mereka yang ada masalah tidur pada secara amnya, kita kena keluar, dapatkan cahaya matahari, vitamin D, keluar, berlari, berjalan dan sebagainya. Dia membantu untuk kita tidur pada waktu malam. Sebab tu aktiviti yang orang cakap tu yang tak terlalu kuat lah. Kalau kuat nanti kita bimbang usia kita dah masuk 50-an ni, 40-an ni, menyebabkan kita rasa mengalami kecederaan tisu pula. Tetapi kalau contoh kita berjalan, kita brisk walking, dia akan membantu kita tidur. Salah satunya antara punca terutama bagi orang tua, yang tak tidur ataupun mungkin antara kita lah apabila kita tidak mendapat melatonin. Melatonin ni adalah hormon yang merangsangkan kita tidur. Jadi kalau kita nak tidur dengan baik tu, dia ada hormon dalam tubuh kita yang dikeluarkan daripada hati, namanya melatonin. Melatonin ni dia bermula dikeluarkan dalam badan kita apabila waktu gelap. Waktu gelap baru dikeluarkan. Sebab tu zaman dulu dikatakan jarang mengalami masalah ini sebab kalau waktu malam lepas maghrib, lepas isyak memang totally gelap. Memang gelap terus kan. Masalah kita ni apabila waktu siang lepas maghrib, lepas isyak memang ada lampu. Lampu jalan, lampu dalam rumah, lampu dalam handphone dan sebagainya, yang ini akan mengganggu pengeluaran melatonin dalam tubuh. Sebab tu zaman dulu lepas isyak pukul 10 memang gelap. Pukul 9 lepas isyak kita pergi surau kan. Lepas isyak balik rumah memang dah gelap lah, makan dah tak ada lagi dah kot. Sebab kita makan awal sebab kita tak ada kemudahan elektrik. Tetapi zaman sekarang pukul 12, pukul 1, pukul 2 masih terang lagi, dan ini akan mengganggu pengeluaran melatonin di dalam tubuh kita, menyebabkan kita berasa sukar untuk tidur antaranya, ataupun kita tidur tak nyenyak, tak cukup. Secara fisiologikalnya apabila kita dah semakin berusia ni memang melatonin pun semakin kurang dikeluarkan. Apatah lagi dengan adanya cahaya-cahaya ni sangat mengganggu kita. Melatonin pun adalah sebahagian daripada hormon yang bersifat antioksidan yang mana bagus untuk meningkatkan sistem daya tahan kita. Jadi kita pastikan melatonin kita ada dalam tubuh dan secukupnya. Dia akan membantu kita untuk tidur dan juga untuk meningkatkan sistem daya tahan. Puan Ashikin awal pengawal keselamatan pun tak cukup tidur pada malam hari. Betul lah, kesian. Sebab tu saya, terutama wanita lah, saya tengok memang kalau dia berjaga yang kerja kilang pun, masa sebelum PKP saya bertugas di klinik, kadang-kadang kita tengok dia orang yelah tak cukup tidur kan, kerja waktu malam, sepanjang malam 12 jam kadang-kadang. Ada yang 8 jam lah, tetapi bila balik rumah bukan boleh terus tidur, kena uruskan lagi perkara-perkara kebersihan rumah, anak-anak makan, anak pergi sekolah dan sebagainya, yang ini sangat mengganggu dia. Salma Syarif, bagaimana kita nak rasa segar bila bangun dari tidur? Adakah kita perlu ambil lebih lama masa untuk tidur? Jadi seperti mana yang saya beritahu tadi, setiap orang tu mempunyai masa yang berbeza. Ada orang 6 jam dah cukup, ada orang 7 jam, ada orang 8 jam, tetapi jangan lebih daripada 8 jam lah. Setengah tu sebab tu kita kena record. Sebab contoh kan, kita tidur pukul 11, kita bangun pukul berapa? Pukul 6. Pukul 11 lebih kurang 7 jam. 7 jam. Kalau kita record, kita rasa macam segar, itulah mungkin. Jadi kita recordkan dulu masa kita. Kita buat macam diary sikit. Berapa satu hari ni, satu malam ni, berapa banyak kita terjaga. Yang itu menunjukkan mungkin ada masalah. Lepas tu kita fikir kenapa kita terjaga tu. Mungkin kita stres, mungkin kita tak cukup, apa orang cakap tu, tak cukup minum air kan, ataupun kita mungkin dalam perjalanan setengah orang tu macam saya tu sendiri pun, kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, saya check in dekat hotel, kadang-kadang saya tak boleh tidur. Tidur lambat nanti kan pukul 12, pukul 1, sebab apa? Suasana yang tidak biasa kan, kita tidur seorang-seorang kan, kita pun rasa takut, tak terbangun pagi sebab kita seorang-seorang. Kalau kita berdua mungkin ada orang sebelah kita dapat mengejutkan kita, tapi seorang-seorang ni takut kita dah penat pula nanti kan, kita buat alarm pun kita tak dengar. Jadi
bila kita pergi ke tempat-tempat yang baru, memang kita akan mengalami masalah tidur. Jadi cara untuk dapatkan tidur yang betul, pertama sekali kita rekodkan dulu masa yang sesuai untuk kita berapa lama. Itu yang pertama. Lepas tu kita akan cerita tentang sleep hygiene. Okey, Puan Zura Siti tidur tak lena, terjaga mesti rasa termuntah, lapar. Mengapa ya doktor? Lapar ni satu benda yang selalunya lah kena faham. Lapar ni disebabkan rasa lapar ni apabila gula dalam darah kita dah menurun. Dah menurun setengah orang tu dia sampai tahap yang paling rendah. Setengah orang tu sikit pun dia dah rasa lapar. Dan selalu lapar ni apabila kita waktu makan ni, waktu malam ni, sama ada kita bermimpi, kita makan ataupun kita bermimpi kita mencari makan. Bila kita terjaga, memang lapar betul. Itu yang pertama. Yang kedua, setengah orang diabetes yang ambil ubat. Yang setengah ubat, sebab tu bila dia terjaga waktu malam memang akan rasa lapar. Sebab apa? Sebab gula dia dah menurun. Dia makan ubat sebelum tidur, kemudian gula akan menurun, dia akan merasa lapar. Jadi kena adjust sikit dos ubat tu. Jadi bagi orang biasa, seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, kalau kita lapar sebelum tidur, contohlah kita dah makan tadi pukul 8, waktu malam kita tak boleh nak tidur lagi, pukul 12, pukul 1 lapar lagi, ambil kurangkan pengambilan refined karbohidrat atau karbohidrat ringkas sebab dia akan meningkatkan gula. Boleh ambil telur contoh, telur, letaklah sikit roti kalau rasa nak cepat berkenyang, ataupun telur pun saja dah cukup. Ambil ke kacang, ambil buah-buahan tak manis, ambil tomato, benda-benda yang cakap tu kompleks karbo ataupun protein, ataupun mungkin ambil 1 atau 2 sudu minyak zaitun, dia dapat membantu kita untuk kita mengurangkan rasa lapar. Minum air antaranya pun bantu. Ya, Puan Ji Shanti, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Azwan Azmi, salam doktor, adakah pengambilan ubat boleh memberikan kesan tidur terlebih, terutamanya apa ni, mata saya ni agak kabur sikit, aripiprazole dan juga Eplim. Eplim ni ubat sawan kan, tak silap saya. Jadi memang ubat-ubat psikotik ni memang dia akan menyebabkan kita akan rasa muram. Kalau waktu siang pun, kalau kita makan waktu siang, kita akan jadi muram, kita akan jadi macam tak bertenaga, tak bersemangat, kita akan macam ubat-ubatan begini kan, untuk sawan dan sebagainya. Waktu malam pula kalau kita makan, memanglah dia akan tidur lena sampai ke pagi kerana lebih daripada 8 jam. Memang dia akan mengganggu. Ada juga ubat-ubatan yang mengganggu kita tidur, yang menyebabkan kita tak boleh nak tidur. Mungkin ubat-ubatan yang mengandungi seperti contoh Kefagot untuk orang yang ada migraine. Sebab Kefagot ni ada kafein. Setengah orang tu ambil kafein waktu malam sebelum tidur, memang dia tak boleh tidur. Setengah orang ambil kafein, dia boleh tidur. Itu bergantung kepada genetik dia. Ami Olifaus, Assalamualaikum doktor, saya senang tidur. Okey, adakah disebabkan cukup matahari, aktif berkebun? Adakah petunjuk melatonin saya mencukup dengan baik? Okey, Amy, itu tanda bagus lah tu. Dia mudah tidur dan mudah terjaga apabila tiba masanya. Maksudnya kita tidur pukul 10, bangun pukul 5 dengan mudah. Itu tandanya memang kita dah cukup tidur, cukup melatonin dalam tubuh kita. Ya, Queen Gambit. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Dan Ibrahim, sama macam saya, tidur awal, bangun awal. Betul. Cara dia ialah tidur. Jadi kita cubalah tidur awal untuk bangun awal. Sebab kalau kita tidur awal, berkemungkinan kita akan bangun awal. Jadi antara cara-cara yang mungkin membantu kita untuk tidur lebih awal. Ini bagi setengah orang yang biasa. Sebab tu ada juga orang yang cuba mendapatkan suplemen melatonin daripada saya tu. Jadi kadang-kadang pertama sekali saya akan tanya berapa lama dah ada masalah ni. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama sangat ada masalah ini, bermakna apa? Bermakna agak sukar untuk kita rawat secara yang biasa-biasa dia. Kemungkinan memanglah yang ini kena memerlukan pemeriksaan doktor dan sebagainya. Selalunya insomnia ni berlaku sesekali. Sebagai contoh ada jet lag. Maksudnya sebagai contoh kita baru balik daripada mengerjakan umrah kat sana, dengan waktu Malaysia ni berbeza. Jadi mungkin waktu Malaysia ni siang, sebelah sana waktu malam.
Jadi bila kita balik di Malaysia waktu siang, padahal kita dah biasa di sana waktu malam. Jadi memang ada masalah sikit jet lag. Kadang-kadang kita ada stres, stres nak menyiapkan benda, menyiapkan presentation, menyiapkan kerja. Jadi kita berasa bimbang, berasa takut, takut tak dapat disiapkan. Jadi itu juga mengganggu tidur kita. Dan selain daripada itu, yang biasanya apabila kita terlalu letih sebagai contoh, kita ada kenduri kahwin kan, kenduri kahwin saudara kita terpaksa membantu dari pagi sampai ke petang sampai ke malam dah 2 hari, mata dah mengantuk tapi memang sukar untuk kita tidur. Itu antaranya. Jadi yang ini mungkinlah melatonin akan membantu. Tetapi kalau contoh dah bertahun, saya dah 3 tahun dah tak boleh tidur, doktor 4 jam je saya tidur. Bila bangun, sukar saya nak tidur, kemudian nanti subuh saya mulalah nak mengantuk dan sebagainya. Lepas tu saya terpaksa bangun sebab saya nak pergi kerja. Yang ini mengambil masa sikit. Kadang-kadang cara nak ubah balik cara hidup kita ni memang agak ambil masa. Kemudian juga saya tanya, ada tak masalah anxiety disorder? Sebab masalah anxiety disorder ni memang selalu memang mengganggu tidur. Orang yang anxiety, orang yang terlalu takut, orang yang terlalu bimbang, dia akan tak boleh tidur. Sebagai contoh anxiety disorder ni seperti mana tuan-tuan kena faham, kebimbangan yang melampau. Kebimbangannya adalah kebimbangan yang tak logik. Macam itu. Kalau orang biasa, kita macam biasa ni memang kita bimbang. Contoh, kita ada hutang yang tak dibayar, kita bimbang lah kan, kita kena tarik dan sebagainya, tapi kita boleh tidur. Tapi setengah orang, contoh macam tadi tu, kita nak ditarik, dia dengar bunyi horn pun dia dah macam dah gelisah, takut ada orang ambil, kita ada orang cari, orang sampai rumah, benda-benda yang keterlaluan dan kadang-kadang tak logik. Tak logik. Sebagai contoh, kita ada hujan kan, baru aja hujan, kita dah rasa macam takut banjir, takut apa dan sebagainya. Jadi dua lah, anxiety disorder ni ada dua. Kebimbangan dia adalah kebimbangan yang melampau dan juga kebimbangan dia tak logik. Dan bila kebimbangan tak logik ni, apabila kita bagi logik, memang dia tak boleh terima. Sebagai contoh lah, kalau ada setengah orang tu dia pakai mask sampai 2, lepas tu dia pakai lagi face shield lagi, lepas tu dia pakai lagi. Kita beritahu bahawa awak ni dekat Padang, mana ada orang nak awak seorang-seorang, takkan awak, tapi dia tak boleh tak terima. Itu tanda dia ada anxiety disorder. Bila memang susah kadang-kadang untuk tidur. Sebab tu kalau saya tanya ada anxiety disorder, kalau ada memang ambil masa sedikit lah. Yang ketiganya orang yang makan ubat tidur. Kadang-kadang saya tanya juga untuk tidur ni, kalau katakan orang yang pernah makan ubat tidur ni sekali makan sebiji memang tidur. Jadi kalau nak comparekan dengan contoh kita nak buat sleep hygiene, kita nak makan supplement, kita nak orang cakap tu siang-siang kita buat aktiviti, terdedah pada matahari, memang kadang-kadang tak jalan. Memang kadang-kadang ambil masa. Sebab tu kalau pernah orang yang ambil ubat tidur ni, dia bersifat kebergantungan. Itu yang kadang-kadang kita bimbang tu. Kita bimbang ada sifat kebergantungan macam itu. Okey, kita bincang sikit dalam Seri Haji. Apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan tidur yang cukup? Seperti mana kita tahu bahawa dia ada dua komponen. Pertama sekali adalah diri kita. Diri kita untuk tidur ni kadang-kadang dikatakan untuk tidur kita kena bersedia untuk tidur. Kalau tak memang kadang-kadang sukar untuk tidur. Setengah orang tu tempat kerja dia, tempat tidur dia super. Memang tak boleh lah. Jadi sebab tu kita nak tidur ni kita kesediakan. Mungkin kita bersihkan diri, kita buang air, kita gosok gigi. Bagi kita orang Islam mungkin ada yang nak ambil semayang witir, lepas tu kita baring kita baring mengiring ke kanan, baca 3 kul, lepas tu kita baca tasbih Fatimah. Sebenarnya sebagai persediaan, bagus untuk kita sebagai kita memberi tahu otak kita bahawa kita ni hendak tidur. Itu paling bagus sekali. Lepas tu kita cuba tutupkan lampu. Lampu kalau boleh kita nak buat tu lampu mungkin bilik air ataupun lampu di luar, kita buka pintu sikit supaya lampu tu tidak terlalu terang. Sebab apa? Bila ada lampu ni, dia akan switch on kita punya nerve kita ni, bahagian yang untuk berjaga ni dia akan on. Dia macam komputer lah. Komputer kadang kita letak sleep kan. Jadi bila kita sentuh sikit dia terus on ataupun dia terus berjaga. Sebab tu setengah orang tu kena lampu yang agak tak terlalu kuat. Setengah orang tak boleh nak gelap sebab dia penakut.
Dia gelap, dia lagi rasa takut, dia rasa tak boleh tidur. Jadi nak buka lampu, boleh buka lampu kecil je. Kemudian pastikan bilik kita lah bersih, bilik kita tidak berbau, bilik kita tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Yang ini semua adalah sleep hygiene yang biasa kita buat untuk memastikan kita ni tidur dengan lebih selesa. Dan bagi mereka, sebagai contoh yang ada masalah diri kita sebagai contoh, di zaman moden ni masalah yang biasa kita hadapi ialah apabila kita memegang handphone. Bagi setengah orang, memegang handphone tu dia akan memberi kesan kepada pola tidur dia. Dia suka tidur sebab apa? Lampu daripada handphone ni yang kita sebut sebagai blue ray, dia akan masuk ke dalam mata kita, dia akan memberi stimulasi menyebabkan kita tak boleh tidur. Sebab tu setengah orang tu dia kalau buka handphone dia sampai orang cakap tu 3-4 pagi. Terutama kalau sebagai contohlah dia benda sesuatu yang stimulate kita punya otak. Kita tengok video sebagai contoh, kita main game dan sebagainya, dia akan stimulate, memang kita tak boleh tidur. Dan satu lagi yang saya nasihatkan bagi mereka yang ada masalah tidur, jangan minum kopi selepas pukul 6. Kalau kita minum kopi selepas pukul 6, memang selalunya lah dia bimbangi akan mengganggu kita tidur. Jadi itulah di antara yang boleh kita secara am kita boleh amalkan supaya kita boleh tidur dengan baik. Kita tengok pada rakan-rakan kita, insya-Allah Puan Nuraini, let's change. Saya pun start Februari nak istiqomah tidur awal. Alhamdulillah. Kalau kita makan awal, kena tidur awal. Sebab kalau kita tak tidur awal, nanti malam dia kita akan cepat lapar. Salma Syarif, adakah bila meningkat usia bergemas, asal duduk kerusi boleh terlelap? Adakah disebabkan tak cukup tidur? Tak semestinya puan. Itu mungkin disebabkan oleh masalah kesihatan dia, masalah kesihatan dia. Selalu orang tua ni kadang-kadang dia okey. Dia tak ada masalah, dia tidur waktu malam dia sekejap, waktu siang pun dia masih cegas lagi. Tetapi ada juga yang mungkin macam ginilah, bila malam tak cukup tidur, siang dia akan mengantuk. Ini pada saya kena buat pemeriksaan lah. Okey Puan Ran. Puan Ibrahim, paling lewat pukul 11, betul. Kadang-kadang mengantuk 9.30 lepas isyak, dah tidur saya pun tak tengok TV. Ini TV ni pun satu. TV tu memang sangat mengganggu kita tidur lah sebenarnya. Stres, ni Puan Rafiza Razlan. Stres nak siapkan kerja, ada due date, selalu berjaga malam dan cari kafein, edik sebab nak hilangkan mengantuk. Kesannya sampai sekarang, walaupun dah berhenti kerja, dah sukar untuk tidur awal. Betul Puan. Jadi memang kadang kita kena terpaksa juga. Seperti saya beritahu tadi, pukul 6 tadi memang dah kena berhentilah. Dah kena berhenti minum kopi. Kalau tak memang dia akan mengganggu kita. Pukul Gambit, insyaAllah. Puan Ran, betul doktor, saya tak boleh minum kopi waktu petang, tak mengantuk malam, lambat tidur. Itu mah. Ya betul, kopi memang tak boleh tidur. Betul lah, setengah orang tu memang tak boleh tidur, setengah orang tu minum kopi sebabkan genetik dia tak ada masalah untuk tidur. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas perkongsian ataupun kerana meluangkan masa mengikuti perkongsian saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan atas tajuk menarik. InsyaAllah kita jumpa lagi.